Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Kesediaan anda bersama stesen radio kami ini semestinya Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM amatlah dihargai. Saudara, slot destinasi IKIM FM diteruskan lagi dengan rancangan yang terakhir iaitu Bicara Muamalat. Dan seperti biasa pada minggu-minggu sebelumnya, untuk rancangan ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Dr. Zahrudin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi diucapkan terima kasih atas kesudian Doktor bersama dengan para pendengar IKIM FM bagi rancangan ini. Dan kalau pada minggu lepas Doktor telah pun menguraikan tentang topik mengenai harta bercampur. Dan pada minggu ini pula, apakah topik yang menjadi pilihan Doktor untuk dikongsikan bersama dengan para pendengar IKIM FM? Silakan Doktor. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'ala zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Ahmad Nazri selaku pengemudi pada petang ini, dan juga rakan saya saudara Muhammad Yusof yang bersama-sama. Jadi topik yang akan kita bincangkan pada petang ini insya-Allah mata wang emas. Ya. Mata wang emas ya. Jadi mungkin saya serahkan kepada Doktor seketika untuk menerangkan kelebihan di sebalik mata wang emas ini. Silakan Doktor. Bismillah walhamdulillah. Jadi yang pertama sekali, apa yang akan kita bincangkan adalah satu perkara yang boleh kita sebut perkara yang masih lagi belum available di sekitar kita, kecuali dalam bentuk ataupun jumlah yang terhad ya. Tetapi dari sudut akademiknya bagus untuk kita bicarakan agar membuka minda kita dan menambah pengetahuan kita tentang bagaimanakah sebenarnya salah satu di antara bidang ataupun bahagian yang Islam tawarkan dan Islam minta ataupun yang digalakkan oleh Islam di dalam urusan muamalat harian dan juga keuangan ini, maka antaranya adalah mata wang. Jadi kita perlu memahami bahawa mata wang ini mempunyai banyak ciri-ciri kepentingannya. Sebab kalau dulu pada zaman-zaman sebelum Islam, ada di antara manusia mereka menggunakan sistem barter, tukar barang dengan barang. Jadi susah juga tukar barang dengan barang ni, sebab kita nak cari orang yang ada secara dalam bahasa Melayu secara bertembung secara bertembung. Tiba-tiba saya ada 2 ekor kambing, saudara Ahmad Nazri mempunyai lembu, maka kita tiba-tiba rasa betul, aku perlukan lembu, kau perlukan kambing, bolehlah kita tukar. Tapi nak dapatkan benda itu sentiasa di zaman ini maka susah. Maka kan itulah wujudnya mata wang, iaitulah satu benda yang menjadi medium of exchange, sebagai perantaraan di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Maka mata wang ini dia ada ciri-ciri yang utama dia lah. Maka kalau antara ciri-cirinya yang paling penting adalah dia mestilah boleh menjadi store of value. Dia boleh pegang nilai. Semua benda, kalau mata wang itu harga dia 1, 2, 3 lah kata. Jadi kalau orang nak beli televisyen, dia kata ini berapa mata wang ni saya perlukan? 3. Jadi 3. Kalau kursi ni you perlukan 4. Jadi itu maknanya dia adalah penentu dan unit of account, dan kemudian mestilah boleh diterima oleh semua pihak, dan kemudian mestilah mudah untuk dibawa, kemudian mestilah tidak mudah rosak. Dan itulah antaranya ciri-ciri mata wang yang saya kira tidak perlu kita panjangkan perbincangan di situ. Cuma kita nak bincangkan sekarang ni, adakah mata wang emas itu mempunyai semua ciri-ciri ini? Jadi kalau kita lihat kepada perbincangan para scholars ataupun cendekiawan, sama ada yang menyokong atau menolak mata wang emas ini, yang biasanya dinamakan dengan nama dinar. Sebab asal-asal dulu dia ni di mata wang emas ni mula-mula ditempa oleh di Latin sana, oleh bahasa yang mula-mula sebut pun dinarius, daripada bahasa Latin yang mana beratnya pada ketika itu adalah 4.25 gram emas. Manakala dirham pula, mata wang perak itu datang daripada perkataan Yunani drachma, yang mana itu juga sebenarnya bukanlah daripada ciptaan betul-betul orang Islam, tapi daripada
Parsi ya, dan juga apa nama tu gold pula daripada Byzantine Roman ya. Dan walau bagaimanapun Islam tidaklah mementingkan sangat daripada mana sumbernya, kalau ia boleh memberi manfaat dan ia bukan berkait dengan ibadat khususiah. Kalau ibadat khususiah tak boleh. Tapi kalau ini muamalat maliyah, iaitulah hubungan interaksi keuangan, maka akan dinilai dari sudut baik buruk dia. Maka apabila sampai pada zaman Nabi SAW, maka Nabi dan para sahabat semuanya menggunakan dinar ni, sebab dinar ini ada dalam sirkulasi ataupun pusingan ekonomi dunia pada ketika itu, ada di Mekah, Madinah dan seumpamanya. Maka pada ketika itu Rasulullah hanya meletakkan beberapa panduan saja. Bukan maknanya boleh secara mutlak maknanya secara total, tapi mesti ada ciri yang menyebabkan dia halal, yang disebutkan oleh Nabi SAW, az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddah wa syairu bi-syair, sampai hujung hadis. Nabi pun sebut yadan biyadin mithlan bi-mithlin fa idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum, atau kama qal, iaitu Nabi kata bila kamu nak tukar emas dengan emas, perak dengan perak, sampai itu Nabi sebut 4 lagi item yang lain, mestilah kamu tukar secara lani. Lani itu bahasa Melayu lah, lani. Lani itu maksudnya serta-merta, on the spot ataupun on a session, dalam satu keadaan. Saya beri sekarang, saya terima lepas. Saya beri sekarang, awak pun beri sekarang. Begitu maksudnya lani. Dan kemudian kalau dia tukar emas dengan emas, mesti berat dia sama. Kalau saya beri 20 gram, saya mesti dapat balik 20 gram juga. Kalau lebih, maka akan berlakulah riba. Jadi dapat dilihat daripada sini bahawa mata wang emas telah diterima pada zaman Nabi, dan disepakati oleh para sahabat juga. Maknanya ijma' sahabat pun ada, dan Nabi punya endorsement pun ada. Cuma apa yang kita nak fahamkan ketika ini, adakah itu merupakan satu sunnah tasyri'iyah. Ini perbincangan dalam usul fiqh. Sunnah tasyri'iyah artinya satu perkara yang Nabi buat, Nabi cakap atau Nabi endorse ataupun tacit approval daripada Nabi SAW, yang menyebabkan ia merupakan satu item untuk menghampirkan diri kepada Allah. Ya. Jadi dia beza dengan sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah ghairu tasyri'iyah sunnah juga, sunnah Nabi, tapi dia tidak dia tidak dijadikan untuk jadi legal rules dalam Islam. Dia tidak dijadikan satu amalan yang Nabi khaskan untuk umat aku buat untuk hampir dengan Allah. Ya. Jadi sebagai contohnya banyaklah. Contohnya cara Nabi jalan. Jadi kita boleh belajar cara Nabi berjalan, tapi cara Nabi berjalan itu bukanlah satu sunnah tasyri'iyah, yang maknanya kita semua mesti praktis macam mana cara Nabi berjalan, barulah kita dapat pahala lebih sikit, barulah kita dapat hampir kepada Allah. Bukan. Tapi sunnah tasyri'iyah saja yang termasuk daripada kalangan yang Nabi suruh kita buat. Begitu juga dengan kulit Nabi, wajah Nabi, mata Nabi cengkung tak cengkung, sebagainya. Kita tak perlu tiru, tak perlu buat bedah plastik untuk tiru tu. Jadi inilah dia perbincangan dalam usul fiqh. Jadi ulama usul fiqh bila mereka melihat mata wang emas, mereka duk fikir, mata wang emas ni adalah diperlukan untuk jadikan kita hampir dengan Allah, ataupun cara berinteraksi dengan mata wang itu yang penting. Jadi di sinilah berlakunya khilaf. Walau bagaimanapun kita nak sebut apakah kelebihan mata wang emas, banyaklah berbanding mata wang kertas. Yang pertama, kerana dia mempunyai value dia tersendiri, yang disebutkan intrinsic value. Iaitulah kalau kita campak dekat mana dalam dunia ni, kalau orang jumpa, memang orang berebut lah. Macam semalam masuk berita di Johor kan, berebut-rebut lah orang ambil cuti dan pergi mendulang batu-batu yang kata bersalut dengan emas. Jadi begitulah keadaan dia. Tapi kalau duit pun, itu pun orang macam tu juga. Rasanya duit kertas Tapi tak apalah, kita nak beritahu itulah dia emas. Sebab itulah kalau dia mata wang emas, kita letak, kita bawa di mana saja, kita bawa di Zimbabwe ke, kita bawa di Papua New Guinea, kita bawa di Australia, kita bawa di mana saja akan laku. Tapi kalau duit kertas tak berapa. Dia tengoklah kepada political ekonomi, politik negara tersebut diterima tak Malaysia ya. Malahkan beberapa negara Arab pun tidak menerima ringgit Malaysia untuk transaksi mereka ya. Iaitu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, kerana dia jarang didapati. Sebab jarang didapati, itulah dia jadi mata wang. Kalau banyak sangat, dia jadi pasir lah tuan-tuan Jadi oleh kerana itu jarang didapati, itu menyebabkan dia penting. Malah mengikut statistiknya, setiap tahun producer pengeluar emas ni hanya mampu meningkatkan pengeluaran sebanyak 2.3% sahaja. Kemudian yang ketiganya, dia kecil tapi boleh bawa nilai yang besar. Bayangkan 1 dinar 4.25 gram.
4.25 gram, 1 gram dia katalah 200. Kalilah jadilah 900. Jadi kita buat sekeping kecil je yang ringan tu, kita boleh beli barang yang hampir berharga 1000. Jadi kebayang kita nak bawa duit kertas walaupun kertas tu ringan tapi sekebat jugalah. Jadi ketika itu susah. Bagi itu adalah kelebihan dia wang emas dan seterusnya. Yang seterusnya, wang emas pun nak dia tahan lama. Sebab tu lah kalau lanun-lanun dulu dia mencuri wang-wang emas, kalau jumpa di dalam air dan lautan yang tenggelam beribu tahun atau ratusan tahun kena air masin, dia masih lagi kekal. Cuba letak wang kertas, memang hancur lah tuan-tuan. Jadi itu kelebihan yang seterusnya. Kelebihan yang keseterusnya adalah wang emas dia tidak dimonopoli penciptaan dan penghapusan dia oleh sesiapa. Memang tak boleh. Hari ni Nazri, saya nak cipta emas hari ni. Macam mana saya akan campurkan chemical ini, campur logam ni jadi emas? Tak boleh. Macam minyak petrol. Minyak petrol orang boleh cipta, tak boleh cipta. Dia adalah hasil daripada bumi yang mana Allah SWT yang mengkurniakannya. Sebanyak mana yang Allah nak kita ada itulah dia. Sebanyak itulah wang emas tu akan ada. Sebanyak mana yang petrol yang akan ada, sebanyak itulah yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kalaulah orang zaman sekarang nak cipta petrol, nak cipta emas baru, mereka kena tanam satu benda dinosaur ke untuk berjuta tahun baru dapatkan. Jadi ini semuanya adalah kontrol, sistem kontrol daripada Allah SWT. Banding dengan wang kertas, semua orang, semua negara boleh cetak. Jadi semua, kalau dia boleh cetak, maka dia boleh cetak dan dia boleh hapuskan. Kalau hari ni tiba-tiba katalah Malaysia ni, kerajaan kata kita semua wang kita ada duit yang ada pada tangan kamu, kita cancel dia punya nilai, habis, kita miskin tu. Jadi maknanya kebebasan kita itu dikongkong oleh pihak mana-mana pihak yang berkuasa lah. Jadi itulah antara kelebihan disebutkan oleh proponen kepada wang emas. Maka kerana itulah mereka mengatakan wang emas adalah penentu kepada kejayaan kewangan Islam, dan juga wang emas akan membebaskan mana-mana negara umat Islam, khususnya daripada cengkaman negara-negara kapitalis barat. Dan juga wang emas juga boleh membawa kepada kestabilan dan kekurangan masalah dari sudut ekonomi. Itulah lebih kurang. Okey. Oleh itu tidak heran lah ya, doktor, kalau kita tengok ada setengah kita di antara kita ni begitu teruja, begitu gairah bila menyebut tentang emas atau dinar ya. Begitu berharga nilainya. Dan kepada para pendengar, sebelum kita mengetahui apakah kekurangan di sebalik dinar ataupun mata wang emas ini, kepada anda yang ingin bertanyakan soalan ataupun memberikan pandangan, dialu-alukan berbuat demikian, anda boleh memilih salah satu daripada kaedah berikut. Hubungi nombor talian ini 03-6205-1500, diulangi 03-6205-1500. Dimohon kerjasama kepada anda yang ingin membuat panggilan, pastikan anda menutup radio anda, menjauhkan diri dari radio seketika, ataupun anda boleh memilih kaedah secara Facebook, laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Boleh tinggalkan komen anda ataupun soalan anda di sana. Baiklah, berbalik kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini ya, Dr. Zahrudin, mengenai mata wang emas. Jadi apakah kekurangannya pula? Baik, kalau kita nak sentuhkan kekurangan ni jangan salah faham bahawa saya yang mengatakannya. Ini adalah kumpulan-kumpulan yang saya bawakan daripada kumpulan cendekiawan yang membantah Yang pertama sekali adalah mereka mengatakan bahawa, sikit sebelum saya masuk, kelebihan wang emas lagi adalah ia disebut oleh Allah dalam Quran ini juga merupakan satu kelebihan, di mana Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat ke-75, wa min ahlil kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik. Jadi ayat ni Allah SWT kata ada di kalangan ahli kitab yang kamu berikan amanah untuk jaga sebahagian harta kamu, mereka tunaikan amanah, sebahagiannya pula kamu berikan kepada mereka dinar. Maka Allah isyaratkan dinar untuk orang ahli kitab jaga, dan mereka tidak menepati amanah mereka. Dan juga disebutkan dalam hadis, antaranya yang selalu dibacakan oleh semua orang yang menyokong penuh dinar ataupun mata wang emas ini, mereka mengatakan ada satu hadis yang menyebut liyati 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinari wa dirham. Akan datang satu hari pada zaman itu tidak ada lagi yang bermanfaat bagi manusia kecuali dinar dan dirham. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi itulah antara kelebihannya. Dan juga antara hal terakhir kelebihan ini saya sebutkan adalah ia merupakan nilai ataupun barang kiraan untuk keluaran zakat.
Jadi sampai hari ni nak keluar zakat kena tengok dulu sama tak dengan 85 gram emas contohnya. Jadi itulah kelebihan dia. Adapun kekurangan dia pun boleh tahan banyak juga. Boleh tahan banyak juga. Yang pertama sekali, kerana kelemahan orang zaman sekarang ini, maka kita menghadapi masalah counterfeiting, iaitulah tiruan, emas tiruan, penyalahgunaan. Jadi bila kalau duit kertas hari ni kita ada at least ada ultraviolet ke apa benda tu, boleh check duit betul. Kalau emas macam ni sekarang macam mana? Kalau lah saya bawa emas ketika ini, saya tunjukkan kepada ramai orang, saya pernah tengok ramai orang yang bila mana dibawakan emas di depan mata mereka mencelang tengok mata bersinar. Dia tengok semua nak tengok sebab nampak cantik dia punya coins tu kan. Tetapi tak ada siapa yang tiba-tiba terfikir nak tanya, macam mana nak tahu ni tulen betul dia akan cakap ini semua tulen. Habis full stop. Macam mana nak tahu tu cakap betul tak betul? Kena based on trust semata-mata. Jadi kalau ada sesiapa nak ambil peluang menipu, memang terbuka luas. Dia boleh campurlah jadi emas tu 20% ataupun 40%, 50% yang lain tu bukan emas, tak ada siapa tahu. Maka ini menyebabkan satu perkara yang dikatakan sebagai kelemahan dan membuka ruang kepada berlakunya penipuan bagi siapa yang mempunyai emas untuk menipu orang dengan cukup mudah. Khususnya apabila satu dinar tu menyebabkan penipuan 900. Kalau duit kertas hari ni RM100 je paling besar. So nak tipu pun kena susah jugalah. Dengan satu sekeping yang tipu. Ini sekeping duit dinar emas tu boleh tipu banyak. Maka itu yang menyebabkan sebahagian scholars mengatakan ianya belum cukup matang untuk sistem dan persekitaran belum cukup bagus untuk kita mengamalkannya. Kemudian yang kedua pula, ada yang dikatakan bahawa berat. Berat ni ada pro kontra lah, sebab kalau kecil tu tak ada berat sangat. Kemudian ada pula yang mengatakan bahawa dia emas ni kalau dia telah dijadikan coins, ada dua kumpulan sekarang ni. Kumpulan yang pertama yang berpegang bahawa kita kena cetak, kita kena tempuk emas pada ketulinan 999, iaitulah 1995 ke 999, iaitulah pada 24 karat. Mesti maknanya tulen. Kalau low daripada itu maknanya tak layak digelar dinar, dia kata. Sebahagian kumpulan yang kedua pula kata, tak apa, 916 sudah cukup. 916 ni 22 karat. Dia campur dengan copper, dia campur dengan silver, dia jadi keras sikit. Maka dua kumpulan. Jadi kalaulah dinar emas ni dibiarkan begitu pengeluaran ni secara bebas, dan memang hari ni di Malaysia kita ada, tapi ada dua kumpulan lah. Kalau yang kumpulan daripada Indonesia dia akan keluar 999, tapi sebagian kumpulan dia keluar 916. So pergi kedai, macam mana? Katalah kedai Malaysia terima, okey, ni berapa? Ni 999. Okey ni. Tapi saya bawa satu dinar 99, satu dinar 916. So macam mana kira dia? Banyak tuan-tuan. Leceh juga tu. Pening kepala kan nak main kalkulator lepas tu. Jadi ada dua versi. Ada dua versi. Bila ada dua versi ni dia jadi makin confused. Maka di situ menjadikan dia ada kelemahan. Maka kalau nak dia kena ada satu versi saja, barulah kurang kelemahan. Yang keseterusnya iaitulah masalah katalah kita nak jadikan dia satu mata wang untuk satu dunia. Katalah bukan satu dunia, satu Malaysia lah. Mata gunaan harian pun belum ada practicality. Sebab apa? Sebab kalaulah Malaysia keluarkan semua emas-emas dalam bank negara, tempur jadi dinar, dirham, Singapura tak guna, Brunei tak guna, Thailand tak guna, orang luar negara semua tak guna, habis kita. Sebab mereka semua datang masuk, mereka kena tukar duit tempatan. Duit tempatan apa? Dinar dan dirham. Seronok dia bang. Kan? Mereka bagi duit kertas mereka yang tak laku tu dekat kita, mereka dapat emas. Lala mereka keluar buat lari emas, mereka tinggalkan duit kertas. Maka habis lah, kita tak ada emas lagi dah. Duit emas kita semua buat keluar, tinggallah duit kertas. Maka itu adalah masalah. Zaman Nabi dulu sebab satu dunia duk guna emas. Ke Rom, Byzantine, semua Parsi guna, orang Syam guna, orang Yaman guna. Mereka jadi duit emas keluar, duit emas masuk, duit emas keluar, duit emas masuk. So, jadi dia normal. Jadi kalau satu negara saja buat politically tidak tepat dan akan menguntuhkan negara tersebut. Maka sebab itulah juga ada satu kelemahan dekat situ. Jadi, kalau nak buat semua. Maka sebab itulah penyokong-penyokong kepada wang emas ini mengatakan kita tak nak buat macam tu. Kita nak buat untuk international trade saja. International trade ni saya kira mungkin ada logiknya, tetapi ia sangat tertakluk kepada political will. Kalau negara luar tak mahu, kalau negara dalam Malaysia sendiri tak mahu, pemimpin tak mahu, maka tidak akan jadi. Jadilah dia hanya cakap-cakap akademik semata-mata. Kemudian seterusnya, katalah emas ni orang semua minat, maka semua orang meminta, semua orang
banyak bila duit emas ni telah ada dalam negara, maka banyak jual beli berlaku. Bila banyak jual beli berlaku, makin banyak mata wang diperlukan. Jadi bila banyak mata wang tapi emas tak cukup dalam negara, apa jadi? Ketika itu Malaysia terpaksa membeli emas daripada luar negara. Macam baru-baru ni saya mendapat maklumat bahawa India, China sudah membeli emas sebanyak 200 tan daripada IMF untuk mereka simpan. Jadi kita terpaksa beli daripada luar negara. So mengimport. Terpaksa mengimport, yes. Jadi katalah tak cukup juga. Maka pada ketika itu akan berlaku apa yang berlaku pada zaman Khilafah Uthmaniyah dulu. Bila mana permintaan terlebih, bahan tak cukup, mereka terpaksa kurangkan sikit ketulinan emas. Maka ini adalah bahaya. Dia jadi bukan lagi dinar emas. Maka itu adalah antara masalah dia yang boleh kita sebutkan. Baik, jadi saya kira itulah antara yang kita nak kongsikan. InsyaAllah kita ada masa lagi, kita akan sebut lagi. Cuma sebelum kita buka soal jawab ni, saya tak ada masalah. Kalau soalan-soalan tak berkait dengan dinar emas pun tak apa. Boleh berkait dengan masalah-masalah yang mungkin call daripada minggu lepas tak dapat. Nak tanya juga boleh, tak ada masalah. Nak tanya topik ini boleh, topik yang lepas-lepas pun tidak ada masalah. Ya Allah. Dan berbalik kepada apa yang telah dikupas sebentar tadi mengenai dua kumpulan, adakah masih ada lagi perdebatan antara masih ada perdebatan. Ini boleh lihat dengan jelas dalam internet. Banyak perdebatan mereka. Dan belum mencapai kata sepakat lagi. Saya rasa mereka agree to disagree. Okey, dan kepada para pendengar IKIM FM, anda dialuk-alukkan untuk menghubungi nombor talian kami, diaktifkan sekarang 0362051500, 0362051500, ataupun anda boleh memilih kaedah yang berikutnya, iaitu corekkan persoalan anda ataupun pandangan anda ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm, dan sebaik-baiknya soalan ataupun pandangan anda menjurus kepada topik perbincangan kita ataupun topik yang telah dibincangkan pada minggu lepas berkenaan harta bercampur. Dan bagi anda yang baru saja membuka radio, anda masih lagi bersama saya, Manazri Muhammad Yusof, dengan tetamu undangan saya yang berbahagia Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuala Lumpur, juga merupakan penulis beberapa buah buku. Dengan izin doktor, untuk saya maklumkan kepada para pendengar, antaranya Formula Solat Sempurna, Panduan Pembakaran Islam, Money You and Islam, dan juga Wang Anda dan Islam. Dan topik perbincangan kita untuk hari ini berkenaan mata wang emas ataupun dinar. Bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Okey, bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Ismail. Ismail, dari mana Encik Ismail? Dari Bagaserai, Perak. Okey, silakan berinteraksi dengan doktor. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya macam mana kaedah penjualan emas yang haram dengan kaedah penjualan emas yang kata halal, yang mungkin halal mungkin kedai emas lah. Tapi sekarang sekarang saya tengok trend sekarang diorang beli emas kemudian diorang gadaikan di Ar-Rahnu. Ar-Rahnu akan bagi 65% pinjaman kan. Betul, dia beli emas lagi. Beli emas dia gadaikan sampai duit tu dah tak boleh beli emas. Okey, kemudian bila emas dah naik, dia jual balik. Dan saya difahamkan tahun lepas emas 1 gram pernah naik sampai RM20. 1 gram. So macam mana boleh doktor bagi komen? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ismail atas soalan itu tadi. InsyaAllah yang berbahagia doktor akan menjawab soalan yang telah dikemukakan selepas ini bersama dengan pemanggil yang berikutnya. Hello. Soalan itu tadi, insyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Okey, pastikan anda bersedia dengan soalan anda dan menjauhkan diri anda dari radio bagi kami mendengar suara anda dengan jelas. Pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian ketika ini? Okey, saya Nur Azlah dari Ceras. Okey, silakan puan. Saya ada 2 persoalan lah untuk doktor. Yang pertama, bagaimana zakat untuk dinar emas ni, adakah disekalikan dengan barang kemas walaupun berbeza karatnya semua tu lah. Okey, soalan yang kedua berkenaan dengan zuhud harta yang pernah doktor bincangkan sebelum ni. Katakan kita ada wang lebih, katakan kita sekarang ni dah ada 1 rumah apartmen
dan kita ada wang, alhamdulillah dapat rezeki lebih, berniat untuk membeli rumah teras katakan, dan memang InsyaAllah memang untuk anak-anak lah, katakan ada beberapa orang anak. Dari segi harta tu, macam yang doktor pernah bincangkan, macam harta tu kemungkinan boleh disedekahkan, boleh diberi ke rumah anak yatim. Tapi itulah dari segi harta tu, perancangan yang sebaiknya lah. Okey, terima kasih Puan. Sebenarnya ada ramai pemanggil yang ingin berinteraksi dengan doktor. Apapun saya persilakan doktor untuk memberi tumpuan kepada dua soalan yang telah diajukan. Yang pertama soalan daripada Encik Ismail yang daripada Bagan Serai, kaedah jual beli emas yang diharamkan. Yang diharamkan ini kalau kita lihat daripada Majlis Fatwa Kebangsaan lah ya. Yang pertama sekali jual emas bullion atau wafer atau coins, iaitu dinar, yang mana pembelian itu dibuat secara bertangguh. Itu jenis yang pertama yang telah pun disebutkan oleh Majma' Fiqh Islami, Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, dan juga oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi itu adalah dua cara, itu adalah dua badan yang paling besar yang mengatakan ianya haram kalau beli secara bertangguh, tidak tunai, ya, ataupun pemberian emas kepada pembeli itu lewat daripada 3 hari, begitu. Yang kedua iaitulah dibelikan tiga item tadi tu, wafer, bullion ataupun dalam bentuk coins tadi, dibeli dengan cara maknanya penjual itu tak ada barang tu, dia tak ada emas tu, tapi dia jual. Sebab apa? Sebab dia seolah-olah dia tempah dulu, dia bayar dulu tapi barang tak dapat lagi. Maka kemudian barulah si penjual ini akan sibuk mencari. Maka pada ketika itu juga adalah diharamkan kerana penjual menjual satu perkara yang disebut oleh Nabi, la tabi' ma laysa indak. Jangan jual satu perkara yang tidak ada dalam pemilikan kamu. Baik, cara yang ketiga iaitulah yang diharamkan adalah kita nak beli emas tu, kita buat pinjaman secara riba daripada individu ataupun daripada mana-mana bank. Jadi kita tak cukup duit, kita nak beli katalah 20,000 punya nilai emas, kita buat pinjaman daripada kawan ataupun daripada siapa juga yang ada riba, kemudian kita beli. Itu pun menjadikan pembelian emas itu tidak dibenarkan dalam Islam. Baik, itu adalah kaedah jual emas ataupun beli emas yang tidak dibenarkan dalam Islam. Mudah saja. Yang keempat, iaitulah kita beli emas dengan emas juga. Contohnya kita jual emas kita yang 22 karat, kita nak beli yang 24 karat. So kita barterkan dia. Saya bagikan koin saya 22 karat, saya ambil yang 24 karat yang lebih tulen. Maka apa yang saya buat kat situ, kita tukar je. Katalah 22 karat ni harga dia lagi murah kan. So, jadi saya kata saya bagi setengah dinar, kan, saya bagi katalah 20 gram, saya ambil 15 gram, katalah nak mudah. Maka di situ juga adalah penjualan dan pertukaran yang diharamkan, kerana jatuh dalam apa yang Nabi kata tadi, tidak ada mithlan bimithin, tidak ada sama berat, dia kena sama berat. Regardless berapa juga perbezaan karat dia, itu tidak menjadi perubahan dalam hukum. Yang dalam hukum, kalau karat berubah, apa yang kamu buat? Kamu kena jual emas tu, ambil duit kertas, kemudian kamu lah beli balik. Begitu cara dia. Baik, itu jawapan dia. Yang keduanya, kaedah yang dibuat oleh orang ramai sekarang ni, dia beli emas banyak, dia rahan, dia pergi pledge, dia pergi gadai kan dekat rahan ni, iaitulah satu isyarat kepada gadaian secara Islam lah ya. Yang mana gadaian secara Islam ni dia adalah terbalik sebenarnya. Patutnya nomor punya gadaian, saya ada hutang dengan Cik Nazri RM20,000, maka kerana saya hutang, saya nak bagikan security kepada Cik Nazri, maka saya pun berikan, gadaikan emas saya. Cik Nazri pegang emas saya tu, kalau saya tiba tak boleh bayar hutang, emas tu dicairkan. Cair tu maksudnya pergi jual kan. Itu normal ar-rahnu. Tapi konsep ar-rahnu yang ada kat Malaysia ni, dia telah dibuatkan dalam satu bentuk yang luar biasa sikit. Sebab dia nak bagi meet needs masyarakat punya keperluan, maka dia buat terbalik. Jadi kalau tadi saya dah hutang dulu, barulah saya letak emas. Ni tak, siapa-siapa ada emas boleh hutang dengan saya. Mana barang, siapa-siapa ada emas boleh hutang dengan saya. Maka kalau lah saya ada emas, saya bawa pergi dekat Ar-Rahnu, dia pun tengok berat tu, dia pun bagi 65% daripada nilai emas yang saya pegang, dia pergi pinjam.
Jadi saya berpinjam, dia pegang emas saya. Kalau saya tak boleh bayar, dia pergi jual lelong emas saya. Kalau saya boleh bayar, dia pulang balik emas saya. Gitu kan. Jadi apa tujuan ni? Tujuan dia, ada orang-orang begini, biasanya dia berlaku di beberapa negeri lah di Malaysia ni. Sebab mereka banyak simpanan emas dan mereka merasakan simpan emas lebih selamat. Tapi pada hari-hari tertentu, mereka nak berniaga, mereka perlukan cash. So macam mana? Ni teknik orang zaman sekarang yang pandai juga ni. So mereka pergi gadaian, ambil cash, pergi beli-beli barang, kemudian pergi berjual, berniaga kat pasar Siti Khadijah ke mana-mana. Kemudian dah habis petang tu, dah dapat untung sikit, pergi balik Rahan, atau besok ambil balik duit ni, bagi saya emas balik. Jadi dia jadikan emas tu sentiasa terselamat daripada masalah inflasi. Jadi dia sentiasa pegang emas di hujung, at the end of the day dia sentiasa pegang emas. Tengah-tengah tu dia pegang duit. Ini juga ada satu taktik yang bagus. Tetapi dari sudut hukum syariah tadi tu, Ar-Rahnu dengan cara tadi tu ada perbincangan yang akademik yang cukup panjang lah. Cuma untuk orang awam, sebab dia telah pun disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah yang berwibawa, mungkin saya kira boleh digunakan. Kemudian yang kedua, soalan daripada Encik Azhar daripada Ceras, iaitulah zakat dinar emas macam mana. Dinar emas punya zakat sama dengan macam zakat bullion, iaitulah simpan sama 1 tahun, yang mana dia cukup 85 gram emas. Dalam masa 1 tahun, keluarkan 2.5% daripada nilai emas tersebut. Katalah saya simpan dinar emas saya sebanyak 100 gram, maka dah cukup nisab. Kata cukup nisab dan cukup haul tak? Haul tu 1 tahun qamariyah. Maka saya kenakan 2.5% daripada nilai pada hari yang ujung tu. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya, yang kedua, zuhud harta. Iaitulah zuhud harta, ada duit lebih sikit, ada duit lebih sikit, kemudian nak beli rumah untuk anak atau tidak. Jadi ini ada satu hadis, ataupun nak bagi sedekah. Begini ada seorang sahabat daripada zaman Nabi dulu, dia berkata kepada Nabi, nama dia Sa'ad, dia pun bertanya kepada Nabi, dia kata, usi bi thuluthai mal, aku nak sedekahkan, nak wasiatkan 2/3 daripada harta aku. Nabi kata, la, tak boleh. Maka dia pula kata, nusuf, separuh macam mana? Nabi kata, la, tak boleh. Maka dia kata lagi, bithuluth, 1/3. Nabi kata, wathuluth, na'am, wathuluth kathir. Nabi kata, okey, sulus. Tapi sebab 1/3 itu dah kira banyak dah tu. Kemudian Nabi beri nasihat. Nabi kata, innaka in tada'a warathataka aghniya khairun min an tada'ahum fuqara yatakaffafusan nas yatakaffafuna fi aidihim. Riwayat An-Nasa'i, iaitulah kalau kamu tinggalkan waris-waris kamu dalam keadaan ada duit, kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka fakir dalam keadaan minta harta orang dan mengharapkan beri ataupun tak beri. Jadi beginilah, maknanya kalau lah Puan Azhar tadi ada harta lebih, nak beli rumah, nak bagi pada anak, boleh. Itu lebih baik kalau lah kata anak tu memang tak ada harta yang lain. Katalah kalau anak tu ada harta banyak dah, itu bolehlah diwasiatkan, disedekahkan, bukan zakat kan, diwakafkan. Itu semua adalah yang baik juga. Tapi kalau anak tu tak ada lain dah, itu je harta dia, kalau kita tak bagi kat dia, kita bagi sedekah ke orang, maka rugilah anak. Jadi oleh kerana itu, tengoklah keadaannya, wallahualam. Baiklah, untuk tidak menghampakan para pendengar yang telah melayangkan persoalan anda di laman Facebook ikin.fm, akan saya kemukakan kepada Dr. waktu kini, iaitu dimulakan dengan saudara Abdul Muhaimin. Jikalau mata wang emas diganti di Malaysia, maka mata wang kertas yang dibuat sekarang tidak bernilaikah? Ini kepastian. Baik, ini dia tertakluk kepada monetary policy yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Kalau mata wang emas nak dibuat, mestilah dia mendapat endorsement daripada kerajaan Malaysia. Lalu saya fikir tidak ada kerajaan yang tiba-tiba menyebab sebab nak buat mata wang emas, tiba-tiba cancel nilai mata wang kertas yang ada pada tangan orang. Itu akan menimbulkan kegawatan yang sangat dahsyat lah. Maka oleh kerana itu, kalaulah mereka benar-benar katalah satu dunia nak buat, maka Malaysia, mereka akan compensate lah apa-apa yang berada di tangan kamu. Kamu datang ke bank negara contohnya, kamu tukarkan dengan emas, sebab mulai hari ini atau minggu depan kita bermula dengan emas, contohnya. Jadi dia tidak akan tiba-tiba hilang nilai itu. Kerajaan pasti akan beri tempoh untuk serah, untuk tukar dengan emas. Wallahualam. Okey, jadi jangan risau kepada saudara Abdul Muhaimin dengan penjelasan Dr. sebentar tadi. Seterusnya, soalan daripada saudara Muhammad Azni. Kalau dinar emas tu nilainya tinggi, bagaimana pula hendak beli barang-barang dengan nilai yang rendah? Baik, nak beli barang-barang nilai yang rendah, dia ada dua cara. Yang pertama, kita ada dirham. Satu dirham itu biasanya kalau harga sekarang ni dalam lebih kurang RM20 lebih je.
Jadi guna dirham. Ya, Sebab itulah dinar mata wang utama untuk beli barang-barang besar dan juga menjadi sukatan dan juga benchmark kepada harga semua barang-barang asasi dan semua barang-barang dalam negara. Dinar menjadi medium untuk beli barang-barang yang murah sikit. Kalau lagi murah, kalau macam kata RM1 macam mana? Itu kita gunakan kalau zaman Nabi dulu daripada fulus. Fulus ni iaitulah tembaga. Fulus ni boleh duit kertas. Maknanya duit kertas boleh ada, tapi hanya untuk beli cikedis, beli jajan-jajan, beli gula-gula, begitu. Jadi itulah yang bentuk ideal satu dunia lah, bukan Malaysia saja. Begitulah, wallahualam. Baiklah, soalan yang seterusnya dikemukakan oleh Hana Hasanah. Assalamualaikum doktor. Saya ada kekeliruan ingin bertanya tentang zakat emas dan perak. Seorang teman bertanya jika nak keluarkan zakat emas dan perak, penilaian yakni harga semasa yang mana satu harus dikira sebagai harga emas dan perak ni sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa. Ada semua yang saya dapat tahu berkata bukan diambil kira dari harga jual atau harga belian. Okey, silakan. Baik, jadi memang para ulama berbeza pandangan sama ada nak pakai bila nak keluar zakat, nak pakai kiraan sukatan perak ataupun emas. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan emas lah lebih utama. Cuma kalau kita nak keluarkan ikut perak pun boleh. Sebab kalau ikut perak maknanya nilai mata wang, nilai duit kita lagi sikit lah. Kita pun dah kena keluarkan zakat. Maka oleh kerana itu kedua-duanya diharuskan. Cuma hari ini kita nak uniformkan, uniformasikan keadaan. Kita gunakan emas, iaitu 85 gram emas. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi mendengar kami di Radio Institut, di saluran Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia ini, dan sudi-sudi kala mendengarkan siaran kami ini secara dalam talian iaitu di www.ikimfm.my. Saya ulangi, di www.ikimfm.my. Dan pada ketika ini anda bersiaran untuk rancangan bicara muamalat dengan tetamu undangan saya pada petang ini yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur. Dan sekali lagi saya mengalu-alukan kepada para pendengar untuk mengajukan soalan, bertanyakan pandangan. Nombor talian kami diaktifkan sekarang 0362051500, ataupun anda boleh melayari laman Facebook kami di ikim.fm. Dan topik perbincangan kita pada petang ini menjurus kepada mata wang emas. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil seterusnya, Doktor. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian ketika ni? Rumah dari Ceras. Ya, silakan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, saya nak tanya, apa hukum dia kalau macam sekarang ni ada satu projek macam hotel, lepas tu dia jual pada kita satu suite, kemudian kita sewakan dia balik, tapi dia nak bagi profit tu dia dah fixkan 10%. Macam mana hukum dia macam tu? Dia dah macam janji memang profit tu 10% dia akan bagi balik kat kita. Macam mana dia jual kat kita, kita sewa kepada dia Kita beli. Lepas tu kita beli kan, kita ambil loan, bank loan, kita beli. Lepas tu kita sewakan balik pada dia. And dia promise to give a profit of 10%. Macam mana tu hukum dia? Okey. Untuk berapa tahun tu? Untuk sampai loan kita habis lah. Katakan kita ambil 15 years punya loan. So lepas dah habis apa jadi pada suite tu? Nanti jadi suite kita punya lah. Suite tu jadi kita punya lah. Dalam satu hotel tu satu suite tu je kita punya. Orang lain No, everybody buy one. They sell macam tu. Time sharing ni. Something like time sharing je. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah doktor akan memberi reaksi untuk soalan itu tadi bersama dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya nak tanya dengan doktor tu, boleh ke? Ya, boleh perkenalkan diri. Saya Hajar Rahmah daripada Pihak Antarabangsa. Okey, silakan. Hajar. Hello. Ya, silakan berinteraksi dengan doktor. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Saya cuma nak tanya doktor, dianggap riba atau tidak yang kita makan di kedai ataupun di restoran besar tu, doktor, dan juga di restoran makanan segera tu, yang lebihan atau servis charge yang kita bayar kepada yang berkenaan tu.
Dia anggap riba ke atau tidak. Sebab itu pun salah satu daripada macam nak memeras pelanggan jugalah tu doktor. Okey. Service charge Service charge yang kita katakan sebagai service charge lah. GST Diorang lah. boleh letak macam-macam nama lah ke atas lebihan yang terpaksa kita bayar tu. Walhal memang kerja dia orang tu memang menjual makanan dan beri makanan tu pada orang yang nak membeli. Even take away punya konsep pun kita kena bayar juga. Yang lebih tu macam 10% dan 5% ni kan. Yes. Terima kasih doktor ya. Saya dengar di radio lah. Okey, terima kasih Puan Jaromah. Mungkin respon daripada doktor. Baik, soalan yang pertama daripada Puan Norma daripada Ceras. Hukum projek hotel dia tawarkan pada ramai orang untuk membeli bilik-bilik Jadi kemudian dijanjikan untuk dia sewa dengan profit sebanyak 10% sampailah kita habis kita punya loan. Jadi ini saya nak ingatkan sekali lagi, ada beberapa perkara di banyak level untuk kita semak benda ni. Yang pertama, level adakah boleh hotel tersebut menjualkan bilik-bilik tertentu? Ada tak supported by legal documents? Kalau ada legal dokumentasi daripada lawyer pihak penjual hotel dan pihak kita dan sah menurut undang-undang kita pemilik hotel tersebut, pemilik bilik tertentu hotel tu, maka itu jual beli yang sah, maka tak ada masalah di peringkat pertama Tapi peringkat yang kedua yang perlu tengok, masa kita nak beli tadi, kita pinjam duit daripada siapa? Kalau kata kita buat bank loan, saya dah ingatkan banyak kali bahawa kalau bank loan daripada bank konvensional, maka ia adalah riba. Maka cara dapat duit menentukan juga apa yang kita beli tadi halal atau haram. Jadi contohnya, walaupun kita beli benda yang halal, kita beli ayam sembelih tapi kita gunakan duit curi, maka hukum ayam tu tak haram. Jadi kalaulah kita beli suite hotel tadi dengan cara yang halal tapi kita ambil duit dengan cara yang haram, maka hukumnya tak haram. Maka oleh kerana itu kena pastikan jangan buat pinjaman daripada bank konvensional, kita buat pembiayaan daripada perbankan-perbankan Islam, maka dia akan menggunakan pelbagai jenis konsep yang disepakati, diharuskanlah. Baik, jadi kemudian lepas dah beli tadi, dia sewa ke? Dia nak sewa, dia sewa dengan 10% profit. Jadi yang ini kalau kita lihat kepada, kalau betul-betul tadi yang dua stage yang pertama tu telah pun selesai, maka di sini tidak ada masalah. Sebab ini sebenarnya bukan fixed profit, ini adalah fixed rental amount. Jadi profit punya amount tu dia dah masuk dalam rental. Kita pemilik suite tu kita sewakan pada dia dengan harga yang kita rasa kita dapat untung 10%, maka itu diharuskan. Tapi perlu disemak betul-betul, lepas kita ada tak kewajipan kita sewakan pada dia. Ada tak kewajipan? Contohnya macam saya beli rumah ni daripada kamu, saya beli rumah ni daripada Cik Nazri dengan syarat Cik Nazri mesti menjadi penyewa saya. Jadi di sini hotel ni dia jual bilik tu pada kita, tapi dengan syarat kita mesti menyewakan pada dia. Nampak tak? Jadi di sini ada sedikit perbincangan fiqh hukum dari sudut menyekalikan penjualan itu dengan sewaan. Jadi walau bagaimanapun mungkin ada perbincangan yang agak panjang di situ, cuma kita nak beritahu kalaulah maknanya kita masa kita beli tu kita ada mandate, kita ada hak untuk kata sorry, saya tak mau sewa pada you, saya sebab ni milik saya nak sewa pada orang lain, saya nak sewakan pada orang lain. Ketika itu confirm, maknanya hukum dia harus. Tapi kalau dia kata tak boleh, penjualan ini tidak akan sah kecuali kau sewa kepada aku saja, kalau itu ada masalah. Kalau betul begitu, itu ada masalah kerana itu tidak merupakan jual beli yang tulen. Kemudian itu dah jawapan dia, wallahu alam. Itulah sebabnya doktor harus berwaspada sebelum menandatangani perjanjian. Betul-betul. Penjelasan. Kemudian soalan daripada Hajar Rahmah daripada Bukit Antarabangsa, makan di kedai dan apa-apa lagi ada service charge. Jadi riba ni bukan tertakluk kepada ditindas. Jadi jangan kita kata riba ni ditindas tu riba. Maknanya kalau ada bapa menindas anak, riba lah berlaku. Tak. Jadi riba itu bukan ilah penentunya rasa dizalimi, ditindas, bukan. Kena beza. Ini kena belajar. Kalau kita belajar usul fiqh, kita akan dapat tahu beza ilah dengan hikmah. Ilah adalah satu sebab yang menyebabkan ia jatuh dalam hukum haram atau halal. Malakala hikmah adalah halal itu kerana hikmahnya itu. Hikmah ni ABC. Haram itu hikmahnya ABC. Jadi hikmah itu tak menentukan hukum.
Jadi ini nak kena belajar dalam lagi lah. Cuma yang kita nak sebutkan, kalaulah nak dikatakan tadi service charge tu riba, tak tepat sama sekali. Kerana ia service charge ni, tengok, penjual dia jual barang itu, service charge tu biasanya dikenakan oleh government tax. Maka bukanlah kedai makan tu yang nak ambil, tapi kedai makan tu diambil, diserah pada government. So government yang ambil. So atas nama GST ataupun apa sekalipun, government yang ambil lah. So government dari sudut hukum asal dia boleh tak mengenakan cukai atas barang-barangan ini? Hukumnya neutral. Neutral maknanya harus. Kalau government mengikut pada pandangan mereka ia adalah bagus dan diperlukan untuk kebangunan negara, maka rakyat kena membantu, maka hukumnya harus. Tapi kalau macam itulah keadaan. Tapi kalau rakyat tak suka, pandai-pandai lah kan. Jangan nak lari tak bayar pula. Tak bayar, jangan pergilah. Bila kita tak pergi, maka barang tu akan jatuh daripada pasaran. Maka kemudian mereka akan mungkin rethink lah buat dia kan. Begitu je lah. Jadi kita nak sebut itu tiada riba kat situ. Jadi kalau kita tak suka, kita jangan belilah. Ataupun kalau kita terpaksa sebab semua ada, itu bukan kehendak penjual. Itu adalah apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yes. Baiklah, bagi anda yang masih lagi bersiaran bersama kami, terima kasih atas kesetiaan anda. Dan anda kini sedang mengikuti rancangan Bicara Muamalat. Sekali lagi, sugihlah saya memperkenalkan tetamu yang diundang, iaitu yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, dan topik yang menjadi pilihan doktor pada petang ini berkenaan dengan mata wang emas. Beralih pula ke laman Facebook doktor, daripada Siti Azima. Doktor, ada sebuah syarikat yang menjual jongkok emas ataupun gold bar secara ansuran, tapi harga adalah tetap pada hari kita log emas itu. Bagaimana pula dengan perhiasan, boleh ansuran atau tidak? Apakah hukum kedua-duanya? Baik. Jadi kalau yang pertama beli gold bar, yang mana kita lock harga dia hari ini, kita bayar ansuran. Jadi ini telah pun saya maklumkan tadi, menurut Majlis Fiqh Antarabangsa dan Majlis Fatwa Kebangsaan, dalam fatwa mereka yang terbaru, ia adalah bercanggah dengan hadis Nabi dan ia jatuh dalam hukum riba kerana ada ilahnya, tertangguhnya, tidak melengkapi syarat yang Nabi letak, ya dan biadin. Ya, tapi saya pasti dekat Malaysia ni ada penjual-penjual jongkong ini dan wafer ini yang mengambil pandangan tatabu'ur rukhas namanya. Tatabu'ur rukhas ni maknanya sengaja mencari pandangan yang mudah untuk mereka jalankan bisnes. Ya, lalu mereka berpandangan bayar tangguh pun tak apa sebab pakai duit kertas. Sebab mereka mengatakan duit kertas ini not as good as gold. Maka bila tukar duit kertas dengan emas, dia tak sama tukar emas dengan emas. Maka mereka menganggap duit kertas ni sebagai perkara yang tidak ada nilai yang besar. Maka itulah menyebabkan mereka berfatwa demikian. Tapi apa pun terpulanglah, saya nak beri maklumkan, itu pandangan yang bercanggah dengan Majlis Fiqh Antarabangsa dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan. Kemudian soalan yang kedua tadi, iaitulah kita beli barang perhiasan dengan bertangguh. Beli barang perhiasan secara bertangguh menurut 4 mazhab adalah juga tidak dibenarkan bertangguh. Walau bagaimanapun, di Malaysia Majlis Fatwa Kebangsaan telah membuat kajian dan mereka telah pun mengeluarkan keputusan menurut pandangan yang lebih ringan, iaitulah pandangan Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa yang lain. Iaitulah mereka mengatakan barang hiasan boleh diberi, emas hiasan boleh diberi secara tangguh kerana adanya elemen skill yang telah dicampur dengan emas itu. Sebab kalau emas bullion tadi, wafer tu untuk emas tulen. Tapi kalau dia dah jadi gelang, dia dicampur skill Jadi itu yang jadi ada bunga-bunga, dia batu-batu jadi campuran itu maknanya emas tu dah tak jadi macam emas sebiji. Dia campur skill. Sebenarnya harga tu bukan harga emas saja, tapi harga tu harga emas campur harga pembuatan. Ya. Lalu atas asas itulah Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan harus beli secara tangguh kalau emas perhiasan dan perak perhiasan untuk wanita. Kalau emas, kalau perak boleh untuk lelaki. Wallahualam. Baiklah, soalan yang seterusnya yang sempat dilayangkan oleh saudara Muhammad Taufik di laman Facebook itim.fm.
Saya ingin bertanya mengenai kaedah mengira zakat. Contoh situasi seperti berikut. Pada bulan Januari 2012 kita dihadiahkan 20 dinar emas atau 85 gram. Masuk bulan November 2012 kita dihadiahkan lagi 10 dinar. Apabila genap bulan Disember 2012 kita sudah ada di tangan 30 dinar. Bagaimana kiraan zakat emas? Sebab 20 dinar sudah cukup kaul 1 tahun lagi, 10 dinar baru usianya 2 bulan kita simpan. Apakah kita perlu ambil 2.5% daripada 20 dinar atau 2.5% daripada 30 dinar? Mohon jelasan. Baik, jadi dekat sini dia sama juga perbincangan yang hampir sama dibuat oleh ramai para ulama bila mana mereka berbincangkan zakat wang simpanan. Sebab zakat wang simpanan pun lebih kurang samalah. Ya, katalah duit kita RM18,000 cukup nisab pada tahun ini, tapi dia turun naik sampai ke ujung dia lebih daripada nisab. So macam mana? Jadi ada sebahagian para fuqaha ataupun ahli fiqh mengatakan kita ambil nilai yang terendah dalam tahun itu, kita keluarkan 2.5%. Kalau dikatakan tadi nilai terendah adalah 10 dinar, maka pada kita keluarkan 2.5% daripada 10 dinar tadi lah. Tapi saya kira pandangan yang lebih selamat, ada juga pandangan daripada mazhab Hanafi tak salah saya, keluarkan pada yang hujung itu. Dan juga yang lebih sepertengahan adalah puratakan dia. Maka puratakan dia, katalah dia dapat puratakan, maka dia akan dapatlah kata hujung tu dia ada 30, tapi bila puratakan dia dapat 22 dinar. Contohnya kan. Maka keluarkan 2.5% daripada 22 dinar. Wallahualam. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil yang terakhir. Sebelum kita membuat rumusan untuk tajuk perbincangan kita, Doktor, berkaitan dengan mata wang emas. Hello, Assalamualaikum. Siapa ditanya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hakim, Ya, saya. Saya Abdullah dari Bentong. Ya, silakan Cik Abdullah berinteraksi dengan Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit soalan lah. Saya minta Doktor respon sikit berkaitan dengan satu soalan yang dikemukakan oleh seorang perempuan tadi, iaitu berkaitan dengan government tax lah. Yang mana Doktor ada mengatakan kerajaan harus untuk menetapkan satu kadar tax kepada pengguna barangan tertentu. Jadi kalau boleh saya mohon Doktor untuk perincikan setakat mana keharusan ataupun kebenaran yang Islam berikan pada kerajaan untuk mengenakan cas-cas berkenaan. Kerana kalau kita lihat sejarah Imam Nawawi umpamanya pernah begitu sekali sehingga terpaksa disingkir daripada jawatannya kerana tidak bersetuju dengan tindakan khalifah yang mengenakan cukai kepada rakyat untuk membiayai peperangan menentang Tatar. Jadi mohon Doktor perincikan setakat mana keharusan ataupun kebolehan kerajaan itu. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Abdullah atas soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Baik, jadi perlu kita faham yang pertama sekali, teks walaupun ada dalam hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahawa tidak ada kerajaan yang mengenakan teks kecuali dia akan melakukan perkara yang salah lah. Walau bagaimanapun dalam Islam teks ini memang wujud, iaitulah jizyahnya, kharaj. Ini nizamul mal dalam Islam, sistem Islam dululah. Adapun saya rasa saya tak cukup masa nak ngurai ni. Ya, mungkin kita boleh bawa soalan ni ke minggu hadapan. Jadi kita rumuskan sikit saja. Cuma saya nak berikan maklumat sikit bahawa teks ini kerajaan memang punya hak yang agak eksklusif yang diberikan oleh Islam. Maka sebab itulah mana-mana government mereka hanya akan dapat tahu kesalahan apabila masyarakat mengutarakan kepada mereka dengan jelas. Maka rakyat dan juga syura perlu memberikan teguran-teguran apabila berlakunya kesilapan. Adapun sejauh mananya tentang Imam Nawawi itu insya-Allah saya rasa saya dah tak cukup masa. Cik Ahmad Azri dah jeling-jeling kepada saya. Ya. Jadi insya-Allah lah tak apa, kita bawa ke minggu depan. Jadi insya-Allah kita akan cuba bincangkan bab itu. Jadi sebagai akhirnya saya kesimpulan sikit, insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi sikit tentang mata wang emas. Iaitulah saya nak bincangkan dari sudut
Kalaulah begitu zaman Nabi dan ada disebut dalam Quran, ada juga dalam hadis Nabi perkataan dinar emas ini, adakah ia satu kewajipan bagi mana-mana negara, mana-mana pemimpin, mana-mana rakyat untuk menggunakannya, ataupun di sana ada pandangannya berbeza untuk menggunakan duit kertas, dan adakah benar duit kertas ini adalah haram dan juga berdosa bila kita menggunakannya setiap masa, setiap ketika. Jadi insya-Allah kita akan cuba bincangkan agar kita sama-sama mendapat panduan dan pedoman insya-Allah. Ya. Dengan itu, terima kasih doktor atas kesediaan doktor untuk menghiasi rancangan bicara muamalat pada petang ini. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada para pendengar, sebelum mengakhiri rancangan ini, diucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar yang sudi menghantarkan soalan ataupun pandangan anda ke laman Facebook kami ikim.fm, juga mendal nombor talian kami sementara tadi. Walaupun ada di antara mereka mengajukan soalan yang agak tersasar daripada mauduk pembincang kita mengenai mata wang emas, apapun kami amat menghargai penglibatan anda untuk rancangan kita pada petang ini, bicara muamalat, sehingga kita bersua pada minggu hadapan insya-Allah. Dengan itu, akhir kata daripada saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya yang terbaik di IKIM FM. Terima kasih.